Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok untuk kita head 4.2 bab 4, bab pembiakan dan pertumbuhan, balai jaji tingkatan 5. Okey, pertama sekali kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan head. Okay, head merujuk kepada keluluhan lapisan dalam dinding uterus atau endometrium yang disertai dengan pendarahan. Okay, seorang perempuan mengalami head apabila mencapai akhir balik dan berterusan sehingga putus head berlaku pada umur 50-an. Semasa head berlaku, tisu-tisu pada endometrium yang kaya dengan salur darah terurai dan keluar sebagai darah haid. Kejadian pendarahan ini berlaku sekali setiap 28 hari atau dikenali sebagai kita haid atau kita estrus. Okey, so jadi ada dua istilah di sini. Yang pertama adalah haid dan yang kedua adalah kita haid. So yang pertama adalah haid dan yang kedua adalah kita haid. Okey. So, kedua-dua ni adalah berbeza. Haid tu sendiri bermaksud apabila lapisan endometrium yang terdiri daripada darah, salur darah akan terurai dan keluar sebagai mengalami keluluhan dan keluar sebagai darah lah. Itu adalah haid. Tetapi bila disebut sebagai kita haid ni adalah satu cycle atau betul lah cycle yang akan berulang-ulang, bermula daripada seorang perempuan itu mengalami akhir balik sehinggalah mencapai putus haid. Maknanya satu kita haid boleh berlaku setiap 28 hari. Jadi kejadian haid tu atau pendarahan tu dalam 28 hari akan berlaku sekali. Setiap 28 hari akan berlaku sekali pendarahan dan kita ni akan dan pendarahan tu akan berlaku lagi untuk the next 28 hari. Okey, jadi penting untuk kita tahu dan belajar tentang kita haid kerana kita boleh tahu kenapa pentingnya berlakunya kita haid supaya dinding dapat diperbaharui, dinding endometrium dan uterus tu dapat diperbaharui dan ditebalkan setiap 28 hari bagi menerima ovum yang telah disenyawakan. Kerana ovum yang telah disenyawakan akan bertukar menjadi zigot. Daripada zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan menempel di dinding endometrium atau dinding uterus. Okey. Ini adalah kita akan melihat bermula daripada permulaan kita haid iaitu hari pertama hingga hari kelima. Okey, jadi hari pertama dan hari kelima inilah berlakunya haid. Berlakunya keluluhan dinding endometrium, berlakunya pendarahan di mana darah haid akan keluar. Jadi pada hari untuk sesuatu kita haid secara puratanya seorang wanita akan mengalami kita haid selama 28 hari. Tetapi ia akan berbeza mengikut individu-individu. Ada perempuan yang mempunyai satu kita haid 40 hari, ada juga yang mengalami kita haid 2 bulan sekali, ada juga yang mengalami kita haid sebulan 2 kali. Tetapi secara puratanya satu kita haid ialah selama 28 hari. Okey, jadi untuk hari pertama kita haid hingga hari kelima yang dikatakan sebagai haid berlaku, iaitu keluluhan dinding endometrium berlaku. Okey, jadi boleh tengok pada gambar rajah ini di mana dinding
ini adalah dinding uterus. Pada dinding uterus ada lapisan endometrium. So, dinding inilah yang akan luluh dan keluar sebagai darah haid. Okay. Pada masa yang sama, di ovari, dalam ovari ini berlakunya perkembangan folikel. Jadi, pada waktu yang sama, dua perkara yang berlaku pada dua tempat. Yang pertama adalah di uterus berlakunya haid. Tapi pada masa yang sama, di bahagian ovari, boleh tengok ni ovari, akan berlakunya proses perkembangan folikel, di mana folikel prima berkembang menjadi folikel sekunder, iaitu pada hari pertama hingga hari kelima. Jadi boleh tengok ini adalah salur darah. So, jadi ini adanya salur darah lah. Adanya salur darah dekat sini yang bersambung kepada uterus. Jadi ini adalah hari pertama dan hari kelima. Permulaan kita haid bermula dengan pendarahan akibat daripada keluluhan endometrium dan salur darah. Jadi penting untuk kita tahu berapa hari untuk satu kitaran, sebab kita nak tahulah berapa harikah datangnya haid dan berapa hari untuk satu kitaran tu. Jadi setiap perempuan wajib untuk cek dan take note kita haid ni. Jadi tempoh kita haid boleh jadi 5 hingga 7 hari. Jadi tapi secara puratanya 1 hingga 5 hari akan berlakunya haid di uterus. Pada masa yang sama seperti yang saya cakap, di ovari berlakunya perkembangan folikel. Folikel ini akan berkembang daripada prima bertukar kepada sekunder. Jadi perkembangan folikel ini kita tahu di luarnya folikel, di dalamnya kita ada usid. Jadi dalam folikel prima ada usid prima. Usid prima akan mengalami meiosis 1 untuk membentuk usid sekunder. Tapi pada masa yang sama folikel juga turut berkembang. Jadi perkembangan folikel ini akan dirangsang oleh hormon perangsang folikel atau dikenali sebagai FSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berada di bahagian otak kita, disalurkan melalui salur darah ke ovari untuk merangsang perkembangan folikel. Jadi pada ovari ini berlakunya perkembangan folikel yang dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Seterusnya, selesai apabila haid sudah habis hingga hari kelima, maka pada hari ke-6 hingga hari ke-13 kita haid, maksudnya sejurus selepas dinding sudah mula selesai. Dua juga perkara akan berlaku. Satu yang akan berlaku di bahagian uterus dan satu lagi yang akan berlaku di bahagian ovari. Jadi mari kita tengok apa yang berlaku. Apabila selesai keluluhan dinding, maka pada hari ke-6 hingga hari ke-13 mula berlaku pemulihan semula. Dinding endometrium mula pulih dan mula ditebalkan semula. Jadi berlakunya pembinaan semula dinding uterus atau dinding endometrium sehingga menjadi tebal, lembut dan kaya dengan bekalan salur darah. Maksudnya tadi dah luluh, maka dekat hari ke-6 hingga hari ke-13 dinding itu akan dibina, dipulihkan dan ditebalkan semula. Penebalan dan pemulihan dinding endometrium dirangsang oleh hormon estrogen. Jadi hormon estrogen merangsang pembaikan dan penebalan semula dinding endometrium. Pada masa yang sama, pada hari ke-6 hingga hari ke-13 di bahagian ovari
berlakunya perkembangan folikel lagi. So maksudnya folikel terus berkembang hingga menjadi folikel graft. Okey, jadi maksudnya pada hari ke-6 hingga 13 kematangan folikel graft berlakulah. Kematangan folikel graft, dan sebenarnya folikel yang sedang berkembang daripada sekunda kepada graftnya, sebenarnya folikel itulah yang merembeskan hormon estrogen. Okey, apakah fungsi hormon estrogen tadi? Fungsi hormon estrogen ialah, okey, di sinilah pentingnya hormon estrogen yang dirembeskan oleh folikel, di mana estrogen ini yang folikel berada dalam ovari. Okey, folikel graft dan sekunda yang berkembang tadi, folikel sekunda yang berkembang jadi folikel graft merembeskan estrogen. Estrogen akan dialihkan melalui salur darah pergi ke uterus untuk merangsang pembaikan dan penebalan semula dinding endometrium. Okey, jadi pada hari ke-6 hingga 13, dua perkara yang berlaku. Yang pertama, folikel sekunda akan terus berkembang menjadi folikel graft dan akhirnya matang. Jadi folikel yang matang ni, akan merembeskan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen daripada ovari akan dihantar melalui salur darah ke uterus, di mana di sini hormon estrogen akan merangsang pemulihan dan penebalan semula dinding endometrium. Seterusnya adalah pada hari ke-14. Okey, selesai hari terbelah tadi, kematangan dan pemulihan dinding endometrium adalah hari ke-14 adalah kematangan. Okey, hari ke-14 juga sama, kita akan melihat apa yang berlaku di dalam ovari dan apa yang berlaku di dalam uterus. Okey. Untuk hari ke-14 kita akan tengok penebalan akan terus berlaku. Okey, tadi hari ke-6 hingga 13 berlaku proses pemulihan dan penebalan semula dinding endometrium. Jadi hari ke-14 penebalan dinding terus berlaku. Jadi dinding uterus endometrium terus menebal, lembut dan kaya dengan bekalan salur darah. Maksudnya di sini dinding ini semakin lama semakin tebal. Okey, penebalan ini dirangsang oleh hormon estrogen. Okey, manakala di ovari berlakunya proses ovulasi atau nama lainnya adalah pengovulan. Berlaku pada hari ke-14 di ovari. Okey. Jadi apakah maksud pengovulan atau ovulasi? Di mana folikel graft ini akan membebaskan usid sekunda daripada ovari masuk ke dalam tiub fallopian. Jadi kalau tengok kat sini, bila berada dalam ovari, maka usid sekunda akan dilepaskan ke dalam tiub fallopian. Jadi proses pelepasan usid sekunda ini dinamakan sebagai ovulasi. Okey, macam mana ovulasi boleh berlaku? Okey, kita tahu folikel yang sedang matang, folikel graft akan merembeskan estrogen, hormon estrogen. Fungsi hormon estrogen untuk merangsang penebalan dan pemulihan dinding endometrium. Okey. Pada masa yang sama, estrogen yang tinggi akan merangsang hormon pelutinan atau LH dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Okey, jadi maksudnya estrogen ni dia fungsinya untuk merangsang pemulihan dan penebalan dinding endometrium. Tapi bila aras estrogen yang tinggi, ia telah memberi signal kepada kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon pelutinan
atau dikenali sebagai hormon LH. Jadi ini yang dikenali sebagai suap balik positif. Suap balik positif bermaksud apabila aras sesuatu bahan ini tinggi merangsang perembesan satu lagi bahan lain. So perembesan LH jadi adalah sangat tinggi lah. Dia akan naik kepekatan LH akan naik secara mendadak dengan tinggi. Jadi kepekatan LH yang tinggi akan merangsang proses ovulasi berlaku. Apakah proses ovulasi? Di mana usid sekunder dilepaskan daripada folikel graft ke dalam tiub fallopian. Jadi folikel graft akan meletus dan membebaskan usid sekunder ke dalam tiub fallopian. Jadi ada dua perkara yang berlaku. Di uterus, penebalan terus berlaku kerana adanya hormon estrogen. Di dalam uterus pula, dalam ovari pula, aras estrogen yang tinggi kerana adanya folikel graft telah merangsang hormon pelutinan dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Jadi LH yang tinggi akan merangsang proses ovulasi berlaku. Dan ovulasi itu adalah folikel graft meletus dan membebaskan usid sekunder ke dalam tiub fallopian. Seterusnya ialah pada hari ke-15, juga fokus kita adalah di dalam ovari dan di dalam uterus. Apakah yang berlaku? Boleh tengok pada hari ke-15 dia berkembang. Maksudnya kalau kat sini hari pertama hingga hari ke-5, bila ni hari ke-6 hingga 13, ini adalah hari ke-14, ini adalah hari ke-15 hingga 24. Pada hari ke-15 hingga 24 di bahagian uterus, di bahagian uterus penebalan terus berlaku di dinding endometrium. So dinding endometrium terus menebal, lembut serta kaya dengan bekalan salur darah. Maka dekat sini ada satu lagi hormon, sebab tadi untuk pemulihan dan penebalan. Tapi lepas daripada ovulasi pada hari ke-14, pada hari ke-15, hormon progesteron pula merangsang penebalan dan pengekalan dinding endometrium. Jadi kena ingat, sebelum hari ke-14 yang merangsang pemulihan dan penebalan adalah hormon estrogen. Manakala selepas hari ke-14 iaitu hari ke-15 hingga 24, hormon progesteron pula yang akan merangsang penebalan dan pengekalan dinding endometrium. Jadi apa yang berlaku di dalam ovari? Kalau di dalam uterus berlakunya penebalan dinding endometrium, di ovari pula, kalau ingat pada hari ke-14 ovulasi berlaku. Ovulasi ini hari ke-14. Jadi hari ke-15 berlakunya perkembangan korpus luteum. Apakah korpus luteum? Korpus luteum ni adalah apabila folikel graft yang telah kosong berkembang menjadi satu struktur yang dinamakan sebagai korpus luteum. Ini adalah korpus luteum. Kalau tengok ini adalah folikel graft yang telah mengeluarkan usid sekunder ke dalam tiub fallopian. Kemudian kantung yang kosong ni akan berkembang menjadi korpus luteum. Jadi pada waktu ini juga hormon pelutinan memainkan peranan untuk merangsang pembentukan korpus luteum di dalam ovari. Jadi fungsi
hormon perlutinan ni ada dua lah. Yang pertama untuk proses ovulasi. Okey, yang kedua adalah untuk merangsang pembentukan corpus luteum. Jadi apa fungsi corpus luteum ni? Jadi fungsi corpus luteum untuk merembeskan banyak hormon progesteron dan sedikit hormon estrogen. Jadi kalau ingat balik, corpus luteum asalnya daripada follicle graft. Okey, yang telah kosong. Jadi sebelum ovulasi, sebelum hari ke-14, follicle graft ni merembeskan estrogen. Kan? Tapi selepas ovulasi, dia follicle graft tu dah jadi corpus luteum. Sekarang corpus luteum pula akan merembeskan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Jadi apakah fungsinya progesteron? Okey, maka fungsi progesteron berlaku di sini. Okey, bila corpus luteum menghasilkan progesteron, corpus luteum akan dihantar melalui salur darah ke uterus. Jadi corpus luteum lah yang merangsang penebalan dan pengekalan dinding endometrium. Okey, seterusnya pada hari ke-25 hingga 28, okey, ni di akhir kita haid dah ni. Di akhir kita haid, hari 28, hari last lah tu. Maka dinding endometrium mula merosot. Okey. Dinding ni bila dah hujung-hujung 4 hari sebelum tu, dinding tu dah mula merosot dan dia akan luluh. Bila bermasa dia akan luluh jika tiada persenyawaan berlaku. Maksudnya kalau dalam ovari ni, okey, dekat sini dah ada usit sekunda tapi tak ada sperma. Tak ada sperma yang datang kat sini, kat tip fallopian, maka tak ada persenyawaan. Jadi tak perlulah nak kekalkan dinding uterus. Maka ready lah untuk dinding itu luluh untuk jadi haid semulalah. Okay, kenapa dinding ni akan mula merosot dan luluh? Kerana kekurangan hormon progesteron. Okey, kalau ingat balik, struktur mana yang merembeskan progesteron? Jawapannya adalah corpus luteum, KL. Okey, jadi bila lama-lama akhirnya dinding akan luluh. Bila dinding luluh, mulalah balik kita sel yang kita haid yang baru. Okey, tapi pada hari ke-25 hingga 28, okey, ni adalah corpus luteum. Jadi masa hari 15 hingga 24 tu, corpus luteum ni akan merembeskan progesteron. Tapi bila tak ada persenyawaan, corpus luteum pun merosot. Nampak merosot. Bila merosot, dah tak ada hormon progesteron. Jadi dinding endometrium mula luluh. Jadi dia kata kat sini, corpus luteum mula merosot jika tak ada persenyawaan. Tetapi jika ada persenyawaan, corpus luteum akan kekal merembeskan hormon progesteron sehingga 3 bulan pertama. Maksudnya kalau ada persenyawaan, adanya sperma yang mensenyawakan usit ovum, maka corpus luteum akan maintain 3 bulan pertama. Tapi kalau tak ada persenyawaan, corpus luteum akan merosot dan tidak lagi merembeskan hormon progesteron. Jadi bila tak ada progesteron, maka dinding akan luluh, menyebabkan dinding endometrium akan mula merosot dan akhirnya dinding akan luluh, mulalah kita sel seterusnya.